Okey, nombor 14 kita sambung lagi. Raja 7 menunjukkan sebuah lori yang syarat dengan muatan buah kelapa sawit yang sedang bergerak menuju ke kilang pemprosesan buah kelapa sawit. Nampak tak truk tu? Okey, lori itu bergerak dengan laju purata U km per jam untuk 90 km pertama. So, lori itu bergerak. Lori itu dia bergerak U kilometer per jam untuk 90 kilometer pertama. Lepas tu dia bergerak lagi dengan V kilometer per jam untuk 60 kilometer yang berikutnya. Okey, jumlah masa perjalanan adalah masa perjalanan 2.7 kilometer pula. Masa adalah jam. Okey, A, tunjukkan bahawa dia suruh tunjuk bahawa 200U tambah 300V sama dengan 9UV. Okey, so kat sini awak kena tahu laju sama dengan apa? Jarak bahagi masa. Betul tak? So, laju untuk U sama dengan jarak dia apa? 90 km bahagi masa. Nampak tak? Okey, jadi masa sama dengan 90 bahagi U. Okey, letak tepi dulu. Okey, untuk yang satu lagi, V sama dengan 60 km kan ni. Bahagi masa juga. Masa kita tak tahu berapa. Jadi, masa sama dengan 60 per V. Dan diberitahu jumlah masa adalah ini. Jadi, 90 per U ni masa pertama tambah dengan 60 per V masa kedua sama dengan 2.7. Okay, so kita darabkan semua dengan UV. Nampak tak? Ini darab UV, kat sini pun darab UV, kat sini pun darab UV. So kita akan dapat 90V sama dengan 60 U sama dengan pula tambah 60U sama dengan 2.7 UV. So 2.7 tu kita tak nak. Okey. Jadi kita jadikan dia nombor bulat. Okey, so kita darab dulu dengan 10 dapat berapa? 900V tambah 600U sama dengan 27UV. So dia nak U dulu kan. Jadi 600U tambah 900V sama dengan 27UV. So dia nak 9UV. Bahagi semua dengan 3. So dapat 200U tambah 300V sama dengan 9UV. Jadi dah terbukti. Ataupun tertunjuk. Ataupun shown. Okey, jelas? Okey, senang je kan? Okey, kita pergi ke soalan 14B. Okey, so persamaan tadi adalah berapa tadi? 200. Persamaan tadi adalah 200U tambah 300V sama dengan 9UV. Okey. Diberi bahawa purata laju bagi bahagian pertama perjalanan melebihi bahagian kedua sebanyak 10 km per jam. Cari nilai integer bagi U dan V. Bermaksud kat sini, yang pertama, bahagian pertama tadi yang ni. 90. Bahagian pertama adalah U. Maksudnya adalah U tolak berapa? V sama dengan 10 km per jam. Okey, nampak tak? U tolak V sama dengan 10. U tolak V sama dengan 10. Jadi, U sama dengan 10 tambah V. Okey, kat situ ada nampak dah persamaan serentak ganti nilai.
Nampak? Jadi 200 U adalah 10 tambah V tambah 300 V sama dengan 9 V. U dia adalah 10 tambah V. Nampak tak? Penggantian. Okey? So kita boleh kembangkan dia. 2000 tambah 200 V tambah 300 V sama dengan 90 V tambah 9 V kuasa 2. Nampak? Okey? 2000 tambah 500 V sama dengan 90 V tambah 9 V kuasa 2. Okey. So, 9 V kuasa 2 tambah 90 V tolak 500 V tolak 2000 sama dengan kosong. So, 9 V kuasa 2 tolak 410 V tolak 2000 sama dengan kosong. Yang ni awak boleh buat EQN ataupun guna kalkulator yang menu A. Polinomial. Degree 2. Okey, masukkan nilai. 9 ni kuadratik tau. Negatif 410. Negatif 2000. So, kita akan dapat V adalah 50. Satu lagi, V adalah negatif 40/9. So, kat sini awak mesti tulis V tolak 50. Lagi satu, 9V tambah 40 sama dengan kosong. Okey? Dapat? So, daripada jawapan ni, dia nak integer kan? So, mana satu integer? Integer adalah 50. Jadi, oleh sebab V ialah integer, maka V sama dengan 50. So, dah dapat V sama dengan 50. Masuk balik kat sini. Kan tadi kita dapat U sama dengan 10 tambah V. Betul tak? U sama dengan 10 tambah 50. U sama dengan 60. Okey? So, selesai. Okey. Kalau dah faham, kita proceed ke soalan yang terakhir. Okey, soalan 15. Raja 8 menunjukkan skala bagi suhu dalam darjah Celsius dan Fahrenheit. Okey, belah sini Celsius, belah kanan Fahrenheit. Pada satu termometer, hubungan suhu dalam X dan Y F diberi oleh Y sama dengan 1.8 X tambah K. Y untuk Fahrenheit, X untuk darjah Celsius. Nampak? Okey. Cari nilai K. Jadi, awak try lah mana-mana pun. Okey. So, kalau kita ambil yang ni senang sebab ada kosong. Okey. Y dia berapa? Y dia 32. Sama dengan 1.8. X dia berapa? X dia kosong. Tambah K. Jadi, K dapat 32. Nak ambil nombor lain pun boleh. Dia sama je. Dia sama je. Kalau awak tak percaya, awak try. Okey, katalah cikgu ambil yang pasangan pertama ni. Y dia 212 sama dengan 1.8 darab 100 tambah K. Jadi, 212 tolak 1.8 darab 1 apa? 180 sama dengan K. Jadi, 212 tolak 180, kita dapat 32. Nampak? So, sama juga. Awak ambil mana-mana pasangan pun, jawapan dia tetap sama. Okey? So, ikut suka awak. Okey, B. Jika suhu hari ini ialah 32 darjah Celsius, berapakah suhu sepadan dalam Fahrenheit?
darjah Celsius ni adalah X. Nampak tak? Jadi untuk B, Y sama dengan 1.8 X tambah K tadi 32. Nampak tak? So, dia nak cari suhu dalam Fahrenheit. Maksudnya dia nak cari Y sama dengan 1.8 3.32 kan? 32 tambah 32. So, Y sama dengan, kira guna kalkulator sahaja. Kira terus pun tak apa. So, dapat 89.6 Fahrenheit. Okay. So, dah dapat B. So, senang je kan? Okay, sekarang kita nak jawab untuk C. Okay, untuk soalan C, dengan menggunakan domain ini, negatif 5, X dan 5, dan nilai K yang diperoleh daripada di atas, K tadi kita dapat 32. Lakarkan graf bagi fungsi ini. Y sama dengan 1.8X tambah K. Ni adalah fungsi linear. Okay, jadi pertama sekali, ganti nilai. Okay. Y sama dengan 1.8X tambah 32. Kita ambil negatif 5. Y sama dengan 1.8 darab negatif 5 tambah 32. Kita akan dapat berapa? Okay, awak pun boleh kira sekali. Kita dapat 23. Okay, so koordinat kat sini adalah, koordinat dia adalah berapa? Ya, negatif 5, 23. Okay, so kita cari yang kedua pula. Y sama dengan 1.8X tambah 32. Y sama dengan, kita ambil yang kedua 5. 1.8 darab 5 tambah 32. So, Y sama dengan, kita hilangkan negatif dia. So, kita dapat 41. Jadi, koordinatnya adalah berapa? 5, 41. So, kena cari satu lagi, iaitu apabila X sama dengan kosong. Jadi, Y, cuba warna lain pula. Y sama dengan 1.8X tambah 32. Okey, Y sama dengan 1.8 kalau X dia kosong, tambah 32. Jadi, Y sama dengan 32. Yang tu. So, koordinat dia adalah berapa? 0, 32. So, nak cari apa lagi? Tak payah cari jalan lain. Okay. So, baru kita lakar graf. Dah ada koordinat tu. So, kita tulis koordinat kat tepi sini. Koordinat yang pertama, negatif 5, 23. Koordinat kedua, 0, 32. Koordinat ketiga, 5, 41. Okay, so kita lakar. Okay, untuk lakar graf, yang penting kamu mesti ada paksi. So, buat paksi X dan buat paksi Y. Nampak? Okay, disebabkan dia cakap domain dia 5, negatif 5. Jadi, terus letak negatif 5 belah kiri, 5 belah kanan. Ni X dan ini Y. Nampak? So, kat sini kita boleh terus. Kita tahu dia graf garis lurus. Jadi, boleh buat terus. Cikgu buat color biru. Okay. Okay, sebelum tu, paksi X dia bukan sini. Dia bawah sikit. Macam ni lah. Katalah cikgu ambil kat sini. 5 sini. Zap. Nampak tak? Cikgu ambil macam tu. Okey, kenapa? Kita tengok. Koordinat pertama. Ni 23 kat sini. Okey. Jadi kat sini dia punya nilai dia negatif 5, 23. 23 dia nilai paksi Y. Okey, sekarang 0, 32. 0 dekat paksi X. 32 kat sini. Nampak? 32 kat sini. Okey.
Okey, last sekali. Koordinat 5, 41. So, 5. So, kat sini adalah 41. Awak guna pembaris tau. Ni 41. Jadi, koordinat sini 5, 41. So, dah siap kita punya graf. Okey. Okey, kemudian kita pergi ke soalan D. Berdasarkan graf yang dilukis dengan menggunakan ujian garis mengufuk, tentukan sama ada fungsi ini mempunyai songsangan atau tidak. Berikan sebab bagi jawapan anda. Okey. So, kita tengok garis mengufuk. Ujian garis mengufuk bermaksud kita perlu buat garis mengufuk dekat graf ni. Jadi, kita buatlah. Line kuning cuba buat. Mengufuk. 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 Okey. Jadi, bila buat garis mengufuk tu, dia ada bersilang pada titik kan? Bersilang pada titik kan dia silang. Kat sini satu titik, kat sini satu titik, kat sini satu titik. Bersilang. Satu garis, satu titik je. Satu garis, satu titik je. Satu garis, satu titik je. Bila ada bersilang dengan satu titik, jadi fungsi itu adalah fungsi 1 kepada 1. Okey? Fungsi itu adalah 1 kepada 1. Dan bila dia fungsi 1 kepada 1 dan dia mempunyai songsangan. Okey? Jelas? Dia satu-satu je. So, kalau awak buat uji 1 garis mengufuk pun, maksudnya dia kena 1 je titik. Dia tak boleh kena 2 atau 3 titik. Kalau 2 atau 3 titik, dia bukan hubungan 1 kepada 1. Kalau bukan hubungan 1 kepada 1, dia tidak mempunyai songsangan. Yang ni dia mempunyai songsangan sebab hubungan fungsi tu adalah 1 kepada 1. Okey? So, selesai untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi di kelas seterusnya. Okey, terima kasih.